Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Ya. Itulah kita hari ini saya bersiaran daripada Lumut saudara, dari Manjung. Apa khabar saudara Muhammad Fuad, saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Zamari LC, saudara Muhammad Fuad, dia bikin salam pada semua teman-teman ya. Saudara Zaini Sidik, saudara Izzuddin. Apa khabar saudara? Selamat malam menemani saya saudara Izzuddin ya. Saudara Pendekar Mata Satu, salam masyuk. Tak masuk pun brother. Puan Asyah Liza, saudara Muhammad Safari Matzun, Abu Nem, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Muhammad Fikri Hakim, saudara Syah Ibrahim, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail daripada Pesut Terengganu. Orang Terengganu ke? Terengganu kita, jangan ke laut ke? Musim-musim tengkujuh ni. Saudara Perindu Kristal, nama sedapnya. Puan Aminah, apa khabar Kak Aminah? Moga sihat. Syarul Azam, dari Kota Baru dah. Saudara Zulkifli. Begitu juga dengan saudara Hashim Alias daripada Melaka. Apa khabar orang Melaka? Nampak gaya dia peningkatan ni. Peningkatan COVID saudara. Saudara Hazri Adnan, saudara Siti Zubaidah. Apa khabar Puan Siti Zubaidah? Daripada Taiping. Daripada dia selalunya dulu from Taiping with love. Baik saudara, saya tak mampu untuk memberi pencerahan satu persatu kerana malam ni banyak subjek yang kita akan berbicarakan. Ya saudara, kerana itu saya harus memberi perkembangan tentang COVID-19. Hari ini adalah hari yang ke-683 saudara. Bumi kita ini masih lagi diserang oleh virus corona. Walaupun hari ini hari Ahad, tanggal 30 Januari, namun mengikut laporan yang diberikan kepada saya oleh saudara Rio daripada Universiti Malaya, katanya hari ini walaupun ada sedikit pengurangan tetapi jumlahnya masih lagi tidak begitu menyenangkan. Iaitu keseluruhan hari ini jumlah jangkitan adalah 4,915 orang secara tinggi, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan yang terkumpul sudah 2,865,984 warga kita yang disapa oleh virus corona. Saudara, semalam kematian adalah agak melegakan. Walaupun tinggi jumlah jangkitan, tapi kematian dilaporkan adalah 5 orang. Dan saya mendapat laporan sedikit untuk negeri-negeri ya, di Perlis ada 18 jangkitan hari ini. Cuma saya hairan di Kedah, Kedah agak tinggi, iaitu tiba-tiba saja mendadak kepada 420 orang. Di Pulau Pinang 130, awak lagu cek. Cek kena jaga-jaga no. Perak juga 130. Yuk, mangko yuk kalau tinggi benar gini. Dan di Selangor memang tidak menyenangkan kita. Sebab saya melihat pola-pola sebagaimana jangkitan yang terdahulu. Iaitu hari ini di Selangor jumlah jangkitan adalah 1,269 warga kita. Warga di Selangor saudara. Di Wilayah Persekutuan 409. Di Putrajaya 29. Negeri Sembilan 204. Ini yang saya katakan tadi. Di Melaka tiba-tiba ada peningkatan. Menjadi kepada 396. Itu jangkitan pada hari ini. Di Johor, astagfirullahalazim. Saya harap warga Johor ni kita nak buat pilihan raya ni. Macam mana nak kita adakan pilihan raya? Terlalu tinggi hari ini saudara. Jangkitan di Johor adalah 763 warga kita yang disapa oleh virus corona. Di Pahang 204, di Terengganu 67, di Kelantan 279. Di Sabah juga ada peningkatan saudara, iaitu 373. Tetapi alhamdulillah di Labuan zero. Dan juga di Sarawak masih lagi bertahan pada 2 angka, iaitu 18. Itulah laporan yang saya dapat. Jadi hari ini tanggal 30 Januari dengan jangkitan sejumlah 4,915, maka jumlahnya adalah 104,774 saudara. Tinggi ya saudara. Baik, itulah laporan yang sempat saya berikan tentang kedudukan COVID-19. Saudara, kita minta sedikit je waktu, itu e-commerce. Bagi saudara yang punya produk untuk diwawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241.
Al-Azhar ni dia sibuk dengan Al-Baqurnya, iaitu Pestangi, berasaskan kepada ini pati, kepada kayu gaharu, saudara, dan juga wangi-wangian. Wangi-wangiannya semerbak harum. Saya pakai wangian daripada Timur Tengah ni, Badan Segar. Saya pakai jenama Amir Al-Qut. Terpulang pada saudara. Dan katanya bahawa kalau siapa yang membuat pesanan sehinggalah bulan Februari ini, ada 50% diskaun. Boleh pula dapat hadiah pula lagi dengan buah tamar dari Timur Tengah, saudara. Jangan lupa, selain daripada Al-Baqur, Al-Azhar, saudara juga boleh berhubung dengan beliau untuk mendapatkan bekalan rendang tok dan baulu berdal, serta gula O. Gula O ni untuk baik kesihatan kerana tanpa kalori. Saudara, jadi terpulanglah pada saudara supaya memesan pada Al-Azhar. Dan kalau tak dapat Al-Azhar kerana kesibukan dengan Al-Baqurnya, jangan lupa saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan, buah yang manis, cherry, anggur, apple, limau dan sebagainya. Buah-buah tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Saudara, harganya di bawah harga pasaran di supermarket ataupun harga pasar, saudara. Dan akhir sekali, saudara, tentulah macam saya katakan, iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ni kalau saudara makan memang mengasyikkan. Rasanya rangup, pedas dan manis. Saudara boleh berhubung dengan Nizam di talian 094351203. Usai e-commerce, saudara. Biasa, cuma hari ini, saudara, saya mendapat berita daripada sahabat saya, mantan sisa politik pada Menteri, itu Datuk Muhammad Rafi, memberitahu bahawa sahabat saya, itu Datuk Sri Abdul Rahman Sulaiman, itu mantan pengerusi bernama, telah pun kembali ke rahmatullah, kesan daripada serangan jantung petang tadi. Jadi bersamalah kita menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah agar rohnya damai di sana dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Saudara, sebab itu saudara yang masih lagi sihat, jagalah kesihatan saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana di antara tanda kiamat, kata Rasulullah SAW, bahawa akan muncul dukhan, iaitu kabus hitam yang akan menyelubungi seluruh bumi kita ini selama 40 hari dan 40 malam. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bilakah semua itu akan terjadi?" Sebab para sahabat juga khawatir, bilakah kemunculan dukhan? Bilakah semua itu akan terjadi? Maka baginda menjawab, semua itu akan terjadi apabila kalau penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Di mana-mana kita dengar suara penyanyi wanita, berhati-hati saudara. Kedua, kalau alat muzik dicintai oleh umatku dan minuman keras ada di mana-mana. Itu sabda junjungan. Dan saudaraku, tanda-tanda di atas kita melihat semua itu sudah muncul. Jadi sementara kita masih ada waktu, segeralah kita memperbaiki diri kita, kita memperbaiki ibadah kita dan perbanyakkan amal soleh untuk bekalan kita di akhirat. Hanya Allah yang Maha Agung, yang Maha mengetahui. Jadi persoalan saya, sudah siapkah kita? Kerana jangan lupa saudara, peristiwa 40 hari 40 malam itulah peristiwa dukhan. Baik saudara, usai naluri kehidupan, kita masuk sedikit segmen Mutiara Kata, kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Cikgu Hibil dia bagi tahu pada saya, dia kata Mutiara Kata ni panjang sedikit. Sebenarnya saudara, roh kita milik Allah, jasad kita milik Allah, akal kita milik Allah, suami, isteri kita juga milik Allah, anak-anak kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, dan kepadanya jua kita akan kembali saudara. Ternyata kita tak memiliki apa-apa saudara.
Hanya diri kita dan amalan kita sahajalah yang akan kita bawa nanti. Semoga pengakhiran hayat kita nanti dalam husnul khatimah. Itu mutiara kata kiriman saudara Ibil. Terima kasih Cikgu Ibil. Selamat bercuti, selamat bersara dalam alam persaraannya. Ya, saudara. Baik. Seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Cuma dapat tak tahulah. Saya harus menyuarakan juga. Dan saya ingin berpesan pada pimpinan negara, janganlah kita berbelanja tanpa had. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara, tajuk perbualan kita malam ini adalah berlalunya musim bulan madu. Berlalunya musim bulan madu. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Pindang berlidah, goreng tertuka, lemak geti, disdia kakak. Bercakap pada seorang buta tidak seperti pada yang pekak. Kalau saudara bercakap dengan orang buta, dia tak seperti pada orang pekak. Kadang-kadang mereka yang buta dia dapat melihat lebih baik dia punya pemikirannya sebab dia dapat dengar. Tapi kita ni sebagai manusia biasa yang celik mata, celik fikiran, tak pekak pun tapi buat-buat pekak. Ini jadi masalah negara kita, saudara. Kata lagi Pak Nazir, dinginnya bayu di bagan ajam, awan mengepul di senja kala. Keris Melayu berpamung tajam, kini tumpul dilupa pula. Begitulah saudara semangat jati diri kita, warga bangsa kita, bangsa Melayu yang dulu hebat sebagai wira, sebagai pahlawan. Akhirnya hari ini bagaikan keris yang sudah tumpul dan dilupakan pula. Semoga memberi kesedaran pada saudara, pada kita semua saudara. Saya juga malam ini berkesempatan menyantuni pantun kiriman sahabat saya, Saudara Malik dari Perak Tengah. Beliau sibuk dengan iGrow-nya, iaitu untuk menjalankan kursus tanaman, kursus pertanian moden. Dan mereka yang menyertai kursus di iGrow dalam tempoh 3 bulan. Percuma, sijilnya adalah modular daripada Jabatan Pembangunan dan Kemahiran. Semuanya percuma, saudara. Last call adalah 7 Februari. Saudara, sila yang berminat untuk bertani, sila tampil ke iGrow di Kampung Gajah, Perak Tengah. Baik, saudara. Kata saudara Nordin, mati pahlawan kepala dipenggal, darah pejuang sepanjang hayat. Apa tanda pemimpin gagal? Muka di billboard menipu rakyat. Jadi sekarang saya teringat dulu, saudara. Ini apa yang santun oleh saudara Nordin ni benar juga. Dulu zaman negara kita dipimpin oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia kata kalau boleh janganlah letak gambar besar-besar. Ini sekarang ni kembali balik billboard, signage di sepanjang di sekitar kota raya. Mereka mempamerkan gambar pemimpin. Untuk apa? Pemimpin itu bukan penyanyi. Pemimpin harus menyantuni rakyat. Tak perlulah pasang gambar billboard tinggi-tinggi, saudara. Kemudian katanya lagi, hendak mencari buluh runcing, jangan dicari di tengah hari. Golongan asnaf diberi pancing, dapat ikan, ajar berdikari. Jadi kita bukan nak beri ikan pada mereka, saudara. Kita memberi mereka pancing dan mengajar mereka bagaimana untuk memancing, barulah mereka dapat hidup sentiasa ada rezekinya, saudara. Ni cucu saya nak masuk juga. Ya, sila. Okey. Dia mesti masuk dia, saudara. Baik, saudara. Usai pantun, kita masuk sedikit gedung ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, terbitan Dewan Bahasa, yang digarap oleh Saudara Tenas Effendi, ia menyatakan pemimpin terdahulu amat mengharapkan supaya kita merenungkan tentang kehadiran pemimpin hari ini dan masa depan, itu khususnya pemimpin Melayu. Mereka hendaklah hadir sebagai pemimpin yang bukan suka mencuri. Jadi pemimpin dahulu juga dia ada pesan pada kita, saudara. Jangan ada kita lantik orang pemimpin yang suka mencuri. Kerana menjadi pemimpin dengan mencuri, hak orang ia kongsi. Niatnya mencari untuk diri sendiri, merebut kuasa memerintah negeri. Itulah pemimpin yang suka mencuri, saudara. Budi buruk, tak tahu diri, kesalahan orang dicari-cari. Halal dan haram dia tak peduli, puasnya untuk diri sendiri. Dijadikan pemimpin, binasalah negeri. Dijadikan tua, orang tak sudi.
dijadikan induk umat membenci, saudara. Itu jadi kita harapkan supaya tidak ada pemimpin yang suka mencuri. Kita sambung lagi malam besok. Baik, saudara. Seperti biasa, sebelum saya berpencerahan, saya harus berperingatan kepada mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan apa saja, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan komen-komen yang anda hantar. Saya tidak bertanggungjawab, saudara. Saudara harus bertanggungjawab atas setiap tulisan saudara. Kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk memantau kesemua komen ataupun tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Dan matlamatnya adalah untuk kita menjadi warga yang berinformasi. Bukan untuk mendewakan seseorang, tapi adalah untuk saya beri pencerahan apa yang berlaku, saya beri komen, hasil daripada perbualan saya dengan pemimpin, perbualan saya dengan teman-teman, serta melalui pengalaman silam saya. Ini adalah halaman ataupun pencerahan politik. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jadi kalau itu keadaannya, legalah kita. Harapan saya, mudah saja. Santunilah setiap permasalahan. Kalau saudara ada pandangan, ada kritikan, nyatakan dengan secara yang berhemah. Jangan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, bahasa yang bukan menggambarkan kita adalah warga cita damai yang sentiasa menyantuni setiap permasalahan secara berharmoni, saudara. Baik, saudara. Hari ini, saudara, saya melihat bahawa kata yang Muhammad Mulia Tengku Zafrul, itu Menteri Kewangan, dia kata bank boleh memberi pinjaman meskipun tanpa cagaran. Ini semua orang tahu, saudara. Terpulanglah pada bank, dia nak bagi ada cagaran ke, tak ada cagaran ke. Ini bukan sesuatu yang perlu diwawarkan, saudara. Tapi kelulusan pinjaman sebut, kononnya ini berhubung dengan pinjaman yang diberikan kepada syarikat Genting Hong Kong yang masih lagi tular hari ini. Rakyat membicarakan bagaimana persoalan ini diizinkan. Yang rakyat persoalkan, kenapa pinjaman ataupun soft loan itu diberikan tanpa cagaran. Sekarang ini syarikat sebut telah pun diisytiharkan muflis. Bila muflis, maka 3 buah bank. Bank ini milik negara kita, saya. Dan saham-saham terbesar dalam bank sebut datang daripada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Termasuklah daripada kumpulan wang simpan pekerja. Artinya sekarang, saudara, bila syarikat perkapalan itu diisytiharkan muflis, CEO ataupun ketua eksekutifnya telah pun meletakkan jawatan. Hari ini nak dapat duit mana lagi? Apa lagi kita boleh dapat? Usahakan untuk dapat untung. Nak dapat modal pun tak ada. Ini tentu-tentunya kita berniaga seperti bidalan kita, perniagaan buluh kasap. Hujungnya lebuh, pangkalnya resap. Apa pun tak ada. Tapi bila Tengku Zafrul mengatakan bahawa bank boleh memberi pinjaman meskipun tanpa cagaran, ini kita tahu. Tak payah nak cakap. Jadi dalam keadaan begitu, yang kita menjadi persoalannya, menjadi isunya adalah kenapakah pinjaman itu tanpa cagaran dan bukannya pinjaman yang bercagar. Sebab yang meminjam itu bukan orang sembarangan. Anak tokeh Genting Highlands, saudara, yang punya kedudukan kewangan yang berbilion-bilion. Kenapa tiada cagaran? Itu persoalannya. Sedangkan syarikat kita, anak-anak tempatan, warga bangsa kita nak buat perniagaan, nak pinjam 100,000, 200,000, berpeluh, saudara. Turun naik bank, membawa ini jaminan, cari orang ni jadi penjamin, orang itu jadi jaminan, cagarkan pula. Kalau ada rumah, dicagarkan rumah. Malahan kadang-kadang sijil kahwin pun, macam saya kata semalam, pun dicagarkan, saudara. Jadi kalau rakyat kena cagaran, kenapa syarikat yang besar seperti Genting Hong Kong ini tidak ada cagaran? Dan wang itu bukan sedikit. Jumlahnya 2.4 bilion, saudara. 2.4 bilion. Saya katakan ini seolah-olah membayangkan berulangnya skandal BMF. Apabila berlakunya skandal BMF di Hong Kong satu ketika dahulu, akhirnya kesannya Bank Bumiputra menghadapi suasana yang goyang dan terpaksa ditutup. Akhirnya bercantum dengan banyak bank. Itulah wujudnya CIMB. Saudara. Jadi ini yang menjadi pertikaian di kalangan warga. Bukan soal
Kuasa bank, memang kita tahu kuasa bank nak bagi pinjam pada siapa pun. Kau bagilah dekat mak bapak kamu siapa pun, orang tak marah. Tak ada cara dah, kita tahu. Tapi persoalannya kenapa bila rakyat nak meminjam, susahnya. Hutang dalam 200-300 ribu pun kena bankrupt. Nak beli kereta pun kalau tak bayar bankrupt. Sedangkan mereka yang sekarang ni nak dibankruptkan siapa? Hanya syarikat saja. Tan Sri Lim Gote, dia tak ada kena sebab dia dah resign. Inilah keadaan saya. Jadi saya haraplah di masa akan datang bagi mereka yang punya kuasa, berhati-hatilah. Jangan runtun hati dan perasaan rakyat dengan tindakan anda yang tidak menguntungkan, malahan mencalarkan kedudukan negara. Saudara Khairul Nizam, saya tidak mahu menyantuni soal itu. Pelantikan seseorang saja itu terpulang pada kuasa Perdana Menteri untuk dia membentuk menteri-menteri kabinetnya. Jadi kalau saya nak berpolemik dalam soal ini, saya cuba untuk menyantuni secara berhemah saudara. Dan hari ini saudara, ini semalam hari ini berhubung dengan apa yang berlaku di Johor saudara. Sebab menurut Tan Sri Muhyiddin, ini saya agak terkejut. Sebab itu 2 minggu dulu pun saya dah bertanya. Saudara, menurut Tan Sri Muhyiddin, dia kata antara Perikatan Nasional, itu Parti Peribumi Bersatu dan PAS, rupa-rupanya ada perjanjian. Ini kita tak tahu. Ada perjanjian antara mereka dengan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Sebab itu saya dah bertanya, siapa yang mengizinkan Datuk Seri Ismail Sabri berunding ataupun membuat perjanjian? Apakah ini perjanjian secara peribadi sebagai Perdana Menteri ataupun bagi pihak parti? Ini dua perkara yang menjadi persoalan. Bila dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa ada perjanjian antara PAS, PBM dan Datuk Ismail Sabri, cuma kita mengharapkan biarlah perjanjian itu antara beliau sebagai Perdana Menteri, bukan sebagai naib Presiden UMNO. Kerana kalau beliau mewakili UMNO, mestilah dia mesti mendapat mandat daripada Majlis Tinggi UMNO. Dia tak boleh buat sembarangan. Saya warga UMNO, saya orang UMNO, saya tak boleh sembarangan berbincang dengan orang bagi pihak parti, tak boleh. Presiden UMNO pun tidak boleh membuat rundingan bagi pihak parti secara sendirian, melainkan dimandatkan oleh mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Ini persoalan prinsip saya. Jadi kita nak tahulah apa bentuk dia punya perjanjian itu. Apakah beliau sebagai Perdana Menteri boleh menguasai negeri Johor? Johor tak boleh buat pilihan raya katanya. Maka semua orang tak boleh buat. Apakah itu perjanjiannya? Sebab kita tahu masa pilihan raya di Melaka, kalau nak tekan butang lah, nak buat itulah, nak tarik sokongan lah. So, kita kata nak tarik sokongan, tarik lah. Apa ada masalahnya? Jadi sebab itu semalam dalam sidang medianya dengan Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Tan Sri Haji Adik Awang, mereka mengingatkan Datuk Ismail Sabri tentang sokongan bersyarat Perikatan Nasional terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Naib Presiden UMNO. Persoalannya dia kata ini dipimpin oleh Naib Presiden UMNO, bukan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Ini cerita ni. Saudara, kemudian kita juga semalam, sebenarnya dari Jumaat lagi saudara, tadi saya berbual, kesempatan saya datang ke Lumut ni, tentulah bertemu dengan sahabat saya, saudara Ismi Rakyat. Walaupun beliau dengan cara pemikirannya, saya dengan cara pemikiran saya, kami sempat berbual, bertanya khabar. Saya tidak mahu terikut-ikut dengan cara dia, dan saya pun tidak mahu beliau terikut-ikut dengan cara saya. Masing-masing ada prinsip, cara masing-masing. Tapi kami membincangkan tentang apa yang tular dalam media sosial. Malahan teman-teman saya yang ada di Kuala Lumpur menghubungi saya, boleh katakan setiap 5-6 minit sekali bertanya sejauh mana benarnya, apakah memang ada ugutan untuk menarik sokongan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Parti PAS, itu Tan Sri Haji Hadi. Saya mengatakan saya cuma mendengar khabar, saya tak boleh mengatakan itu sahih. Saudara, ini kita tak tahu. Tapi yang tular dalam media sosial yang banyak saya terima, mereka mengatakan sebegitu. Tapi ini bukanlah satu benda yang sahih, sehinggalah ia benar-benar terjadi. Kabarnya saudara, mungkin ini akan dilakukan pada hari Isnin, itu besok. Mungkin sebab katanya sebelum perayaan Tahun Baru Cina.
Jadi saya harap bahawa dalam keadaan begini, apakah hubungan kemesraan antara Tan Sri Muhyiddin, Tuan Guru Haji Hadi bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri sudah berakhir musim bulan madunya. Hari ini saya suka tak suka kita harus menerima hakikat. Musim bulan madu antara UMNO dengan PAS sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh dan tidak ada lagi. Sebab itu kita selalu mengatakan, sebab banyak pemimpin beritahu, kalau dah tak ada lagi, dah tawa habis dah tawa hebeh orang kata, musim bulan madu antara UMNO dengan PAS ni kalau boleh lah, janganlah kita mencerca. Saya alhamdulillah bersyukur sebab pimpinan UMNO tidaklah mencerca sebegitu hebat. Tapi pimpinan mereka menyatakan UMNO ni tak relevan. Jadi kalau tak relevan, kenapa nak disantuni? UMNO ni diumpamakan itik tempang. Kenapa dijadikan bidalan seolah seperti binatang? Sebab itu saya katakan, mereka kalau mereka nak beri bidalan apa semua, mereka membinatangkan. Teman yang satu ketika dulu, teman seketiduran, teman yang sebantal, teman yang sekelambu. Tapi bila ada berlakunya perpisahan, maka mulalah mereka memberi macam-macam kenyataan yang menyakitkan hati. Kenapa begitu? Kenapa usai musim bulan madu tidak lagi ada kemesraan? Kenapakah tidak dipanjangkan kemesraan itu? Soal tak bersama tak apa, tak ada masalah antara UMNO dengan PAS. Sebab saya nak bagi tahu pada lebay-lebay yang ada di atas tu, di peringkat akar umbi, warga UMNO, warga PAS peringkat akar umbi, mereka tidak menerima hakikat bahawa hari ini kita sudah berpisah balik. Apakah kita akan kembali kepada isu kafir mengkafir? Apakah kita akan kembali pada situasi maki-memaki, maki hamun macam dulu? Apakah ujuk pula lagi sembelihan orang UMNO ni haram? Apakah dikatakan imam ataupun sembahyang yang diimamkan oleh warga UMNO maka tak sah? Apakah kita akan kembali dan suasana yang jumud yang sebegitu? So saya harap lebay-lebay yang ada kat atas berfikirlah. Kita dah menyantuni melalui Muafakat Nasional. Dah cantik dah. Kalau kita berbeza pandangan, kita berbeza pendapat dan kita tidak sehaluan dari segi politik, jangan kita tarik warga untuk saling benci-membenci. Bila lebay-lebay ni bercakap bahawa UMNO ni tak relevan, ini mengguris hati dan perasaan. Selama hari ini, kenapa anda menumpang? Kenapa anda menemping dengan PAS dengan UMNO? Apakah waktu itu UMNO relevan? Apakah hanya apabila UMNO bersama dengan PAS sahaja ada relevansinya? Tak ada dengan PAS, tak relevan. Apakah begitu pandangan anda? Sebab itu saya bersyukur apabila kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai timbalan Presiden UMNO. Dia kata tak apalah, tak relevan pun katalah, nak cerita-cerita lah. But the show must go on. Sebab itu kita warga UMNO, kita harus terus. The show must go on. Tidak perlu lagi kita menoleh ke belakang. Bila sudah tirai, bulan madu dah ditutup, sudahlah. Kita harus menyantuni untuk masa depan. Sebab saya bila isu timbul tarik sokongan apa semua ni membuatkan saya rasa terkilan. Kita terkilan. Bukan kerana Perdana Menteri itu datang daripada UMNO. Tidak begitu. Tapi saya melihat seolah-olah macam ada dendam. Dulu bila langkah Sheraton, dipujuk UMNO, dipujuk PAS supaya tidak bersama-sama dengan pimpinan Tun Dr. Mahathir. Okey, tak ada masalah. Kemudian kita minta kena adakan pilihan raya. Tapi istana minta saya dipilih satu orang, maka terlantiklah Tan Sri Muhyiddin. UMNO sokong, tak ada masalah. Tapi kenapakah kali ini apabila Perdana Menteri itu datang daripada naib Presiden UMNO, maka perlu ditarik sokongan? Apakah ini sebagai dendam? Kerana kejatuhan Tan Sri Muhyiddin, suka tak suka, adalah disebabkan oleh penarikan sokongan di kalangan pimpinan UMNO, ahli Parlimen UMNO. Itu keadaannya saya tak mau cakap lebih. Tetapi bagi saya, kita ingat orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Suka tak suka, PBM yang mempunyai parti yang sokongan cuma 6 kerusi pun boleh dinobatkan oleh UMNO sebagai Perdana Menteri. Tiba hari ini, UMNO dah tak relevan. Perdana Menteri UMNO daripada naib Presiden tak boleh pakai. Kena tarik sokongan. Tarik-tariklah. Sebab itu kita harus melihat hari ini kenyataan daripada Yang Hormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Beliau mengatakan bahawa kestabilan politik peringkat nasional lebih penting bagi memberi kesejahteraan rakyat pada keseluruhannya. Itu benar.
Sekarang ni yang menjadi masalahnya kerana dia nak diadakan pilihan raya negeri Johor. Apakah kerana pilihan raya negeri Johor itu maka seluruh negara perlu dihukum? Kita bukan takut, saudara. Ini bukan soal takut. Malahan saya yakin warga Akar Umbi, UMNO, malam PAS pun dan rakyat yang biasa pun marhain sedang nanti untuk diadakan satu pilihan raya umum supaya dipulangkan kembali kuasa kepada rakyat untuk menentukan siapa yang harus memimpin negara ini. Tetapi saya merasakan bahawa dalam keadaan-keadaan begini, apakah hanya kerana Johor? Apakah hanya kerana di Johor itu permasalahan politik yang ini bukan rahsia lagi. Ini bukan rahsia lagi. Dato' Hasni, saya sendiri berbual dengan beliau. Saya juga bercakap, berbicara dengan beberapa orang esko kerajaan negeri Johor. Mereka menceritakan keadaan yang benar. Bagaimana sukarnya Yang Amat Berhormat Dato' Hasni mentadbir Johor. Tapi mereka mengatakan, kenapa nak buat pilihan raya? Apakah hanya kerana satu sokongan saja? Apakah kerana UMNO itu tak cukup sokongan yang besar, maka perlu diadakan pilihan raya? Itu bukan soalnya, saudara. Kalaulah, okey, datang suara-suara itu datang daripada parti PAS, datang daripada PBM, kita nak bertanya, sejauh mana mereka ikhlas? Okey, kalau tidak ada pilihan raya, apakah mereka ikhlas untuk menyokong Yang Amat Berhormat Dato' Hasni sebagai Menteri Besar untuk melaksanakan agenda untuk membela kehidupan rakyat? Ini tidak terlaksana, saudara. Sebab itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar merasakan eloklah dicari upaya. Dan jangan lupa, saya pun hairanlah. Saya kadang-kadang mereka ni menteri, mereka ni pernah berada di anjung kuasa. Tapi bila mereka mengatakan UMNO yang nak pilihan raya, sedangkan okey, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dia menasihati Sultan. Bagi pada tuanku, ini keadaan berlaku di negeri Johor. Dengan kedudukan yang begitu rapuh, UMNO iaitu Yang Amat Berhormat Menteri Besar terpaksa mengemis simpati daripada mereka yang terkenal sebagai musuh untuk sesuatu isu ataupun sesuatu perubahan ataupun perancangan mau dilakukan di Johor. UMNO itu Yang Amat Berhormat Dato' Hasni terpaksa mengemis simpati daripada musuh. Jadi ini tidak sesuai. Baginda merasakan it is my country, this is my state. Sebab itu dengan ihsan tuanku, dengan persetujuan tuanku, maka dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi jangan salahkan UMNO, persis, saudara. Saya cakap terang, kadang-kadang lebay ni duk bercakap yang bukan-bukan menyalahkan UMNO saja. Apakah mereka merasakan bahawa rakyat akan menghukum mereka kali ini? Saya bagi tahu terus terang, rakyat negeri Johor sudah pasti akan menghukum semua calon-calon daripada PBM. Sebab itu yang ada melompat daripada PBM itu dah masuk UMNO. Mereka akan menghukum kerana mereka merasakan selama kempen pilihan raya umum yang ke-14 dahulu, rakyat sudah ditipu dengan kepelbagaian janji 1000 mimpi. Akhirnya Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan, hancur berkecai ke laut, saudara. Sebab itu warga Johor seolah-olah tidak sabar untuk menghukum mereka. Sebenarnya pimpinan mereka sudah tahu. Saya tak maulah sebut nama-nama itu dan ininya. Tapi rakyat Johor hari ini sebenarnya mereka tidak sabar-sabar untuk menghukum kerana mereka rasa bahawa mereka tertipu. Tadi saya berbual dengan seorang pegawai tinggi tentera. Kebetulan di sini kawasannya adalah kawasan tentera laut Diraja Malaysia. Saya berbual dengan mereka, saya mengatakan bagaimana pandangan daripada warga tentera laut dan juga secara amnya warga tentera. Jadi sebenarnya mereka juga merasa kecewa yang teramat sangat melihat suasana politik hari ini yang dalam keadaan yang cukup dalam dilema. Mereka yang diberi mandat untuk memerintah tidak melaksanakan. Akhirnya suasana politik in the limbo. Kemudian berlaku peralihan kepada Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri juga dalam limbo. Dan hari ini apabila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri diberi kesempatan untuk jadi Perdana Menteri, juga dah ada nak tekan butang lah, nak tarik sokongan lah, tidak bersama dan sebagainya. Malahan ungkit-mengungkit sudah berlaku. Ini yang saya katakan. Jadi warga tentera juga mereka sudah mula bosan melihat sikap ahli politik. Ini saudara, itu bila saya berbual dengan pegawai tinggi tentera. Bukan hanya begitu, kaki tangan kerajaan juga mereka sudah bosan.
Mereka mahu melaksanakan tugas dengan baik. Mereka mempunyai tanggungjawab. Jadi sebagai ketua jabatan, sama ada di Kementerian Pertanian ke, di Kementerian Perdagangan ke, di apa saja kementerian di mana mereka menjadi ketua jabatan itu, mereka juga mahu melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tapi tidak mampu terlaksana kalau pimpinan berada dalam berantakan yang sebegini. Nak buat begini dasar nanti berubah. Nanti kalau buat begitu, naik menteri lain, berubah dasar. Rakyat jadi bosan. Sebab itu, mereka merasakan jalan yang paling baik, yang terbaik harus dilakukan adalah pilihan raya umum. Teruskan saja PRU, tak ada masalah. Once and for all. Dan sebab itu saya katakan berkali-kali bahawa inilah masanya kita memulangkan kepada rakyat. Give back to the people. This is a people power. Kuasa suara rakyat, kuasa keramat. Kita walaupun kita sebagai pemimpin, sebagai menteri, sebagai orang politik, jangan sembang. Jangan banyak sembang, kata orang ni tempang lah, kata orang tu begitulah, kata orang begini. Please. Yang menentukan segala-galanya adalah rakyat. They are the king. They are the masters yang perlu kita serve. Tapi hari ini rakyat rasa marah apabila kehidupan mereka bertambah susah. Harga barangan masih lagi meningkat. Jadi janji-janji tidak ditepati. Saya tidak mahulah menceritakan apa yang diceritakan oleh pegawai tersebut. Ada banyak janji-janji. Sembang saja lebih. Jadi mereka juga dikecewakan. Saudara, dalam keadaan begini, cara terbaik adalah PRU, pilihan raya umum. Sebab itu mereka mengharapkan dengan adanya pilihan raya di negeri Johor akan berlaku satu perubahan. Ini dikatakan dinamika politik. We have to go once and for all. Kita pergi ke peti undi, biarlah rakyat membuat keputusan. Jangan kita buat pandai-pandai saja saya. Jangan you merasa zaman pemimpin merasakan dia mengetahui segala-galanya, is already over. Tidak semestinya kamu sebagai menteri, kamu tahu lebih daripada rakyat. Malahan, rakyat di jalanan itu lebih hebat daripada anda. Sebab sekarang ni zaman di hujung jari, berita di hujung jari, segala-galanya kita dapat lihat. Segala kepincangan yang terdedah satu demi satu. Saya tidak mahu ini menyelindungi. Kalau yang benar, tetap benar. Kalau tak betul, tak betul. Jangan kita bercanda dengan kata-kata. Jangan kita melakukan politik yang retorika. Rakyat dah bosan. Sebenar-benar saya, rakyat dah bosan. Apakah nanti kesan itu mereka akan melakukan boikot bila adanya pilihan raya umum nanti. Ini juga satu tindakan yang tidak baik. Kerana dunia akan melihat. Kalau rakyat memboikot pilihan raya, bagaimana pelabur-pelabur nak datang? When their own people also never trust dia punya own leaders. Ini masalah satu saya. Jadi saya haraplah. Sebab itu saya tengok ada satu kenyataan daripada Setiausaha Agung, mantan Setiausaha Agung veteran UMNO, Dato' Mustafa Yaakob. Dia mengatakan, puak-puak lebay ni kelarah meroyan, dia kata, dah sasau. Kerana setelah PAS kalah dalam PRN Melaka dan gagal dalam rundingan untuk mendapatkan kerusi Dewan Undangan Negeri di PRN Johor, mereka sudah pun mengeluarkan ke pelbagai kenyataan. Ini kenyataan daripada veteran UMNO yang merasakan tak senang. Sedangkan saya ingat lagi Dato' Mustafa Yaakob selaku Setiausaha Agung veteran UMNO, beliau menyantuni Al-Sabaikun. Sabaikun adalah veteran PAS. Kami melihat bahawa hubungan antara UMNO dengan PAS peringkat akar umbi dah cantik, dah terjalin dengan baik. Tapi tiba-tiba sekarang ni sudah saling tunding-menunding. Sebab saya katakan musim bulan madu sudah berakhir. Tiada lagi yang indah. Segalanya sudah tawar. Segala-galanya kadang-kadang dirasakan seolah-olah hidup dalam kepura-puraan. Jadi kata Datuk Mustafa, Hadi juga menuduh UMNO sengaja mencari alasan untuk mengadakan PRN Melaka dan Johor. Sebab itu dia kata dia juga memberi amaran PAS juga mampu mengadakan PRN di negeri yang dikuasai oleh PAS. Kalau itu dia kata boleh buat, buatlah. Silakan adakan pilihan raya di Kelantan. Kita pun tak sabar. Rakyat Kelantan dah tak sabar-sabar untuk menghadapi pilihan raya. Tariklah sokongan, tak ada masalah. Menghadap tuanku, PAS juga mengadakan pilihan raya negeri di Kelantan. Begitu juga di Terengganu. Silakan. Kita menyambut dengan permaidani merah. Kita sambut, orang kata kecil tapak tangan, padang bola kita tandahkan. Kalau benar mereka mahu menaik sokongan ataupun membubarkan Dewan Negeri. Tapi jangan cakap saja saya. Jangan sembang. Jangan tunjuk bahawa anda hebat. Jangan kononnya anda berpengaruh sangat. Hari ini, suka tak suka, mereka sudah mengalami
defisit keyakinan. They are in the denial syndrome. Mereka sedang ada penyakit baru, iaitu penyakit menafikan, denial syndrome. Kerana mereka mengalami hakisan kepada keyakinan rakyat. The people already start no more with them. Sebab sudah rasa terpedaya dan tertipu. Jadi sebab itu saya menyatakan pada teman-teman, saya bersetuju dengan pandangan Saudara Ahmad Saiful Bakhtiar. Dia hantar mesej pada saya. Dia kata, apa lagi yang PBM nak cakap? Tak faham-faham ke? Bahawa UMNO tidak lagi boleh bekerjasama dengan PBM. Enough is enough. Saudara, tak ada lagi nak disantun. Dah tak ada. Cuma bila berlaku perceraian, jangan kita maki yang dulu. Jangan waktu musim bulan madu, masa bersama, kita memuja. Waktu itu, kaulah bintang, kaulah segalanya. Saya jangan lupa. Tapi bila berlaku perpisahan ini, maka segala-galanya buruk. Segala-galanya buruk. Tak ada satu pun yang manis. Kenanglah waktu kita bersama. Kenanglah waktu kita makan semeja. Apa salahnya? Sehidang kambing yang enak itu kita kongsi bersama. Tak boleh kenangkan. Sebab kita berjalan seiringan. Kita berjanji untuk membina rakyat. Tapi ini tidak dilakukan. Ini tidak dilaksana. Sebab itu saya bersetuju dengan Saudara Mat Semana. UMNO BN solo saja. Dan saya berkali-kali menyatakan pada Datuk Seri Presiden, enough is enough. Sebab itu hari ini saya agak bersyukur kerana Datuk Seri Presiden UMNO telah pun mengeluarkan kenyataan yang bagi saya jelas dan semua orang kena faham. Iaitu jangan lagi ada duri dalam daging. Masalah UMNO ni saudara, apabila adanya duri dalam daging, mereka ini bersifat pepat di luar, rencong di dalam. Di luar nampak pepat, tapi masuk ke dalam saya daging itu habis dirobek sampai kepada hati dan juga jantung kita. Inilah Datuk Seri Presiden mengatakan jangan ada duri dalam daging dalam parti kita ni. Sebab mereka ni bila ada kuasa sedikit, mulalah tunjuk lagak. Sebelum berkuasa, tunggu menyandudi orang ni, sayang orang tu, UMNO tu begitu, UMNO tu begini. Tapi akhirnya mereka juga yang akan melakukan khianat. Mereka sanggup bermuka-muka. Ini gambaran yang diberikan oleh Presiden bila dia kata jangan jadi duri dalam daging. Artinya memang ada dalam UMNO duri dalam daging. Kerana saat UMNO meniti titian perjuangan, jangan ada yang cuba-cuba nak tunjuk pandai. Akhirnya semua ini akan terjadi bagai tikus memperbaiki labu. Ini pesan dari Presiden. Saat kita meniti titian perjuangan, jangan ada yang cuba-cuba tunjuk pandai. Akhirnya bagaikan tikus memperbaiki labu. Ini peringatan daripada Presiden Parti. Dan warga UMNO kena tahu. Dan setara di peringkat akar umbi, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, tengok, tinjau pimpinan yang ada tu. Kalau mereka juga bersifat duri dalam daging, singkirkan. Tak ada keperluan untuk kita menyantuni mereka. Tidak ada keperluan untuk kita menghormati mereka. Sebagaimana kata Timbalan Presiden Tok Mat. Tok Mat ni dia terkenal dengan bahasa-bahasanya yang bukan retorik saudara, yang boleh diguna pakai, yang adalah kenyataan. Kata Tok Mat, UMNO perlu menang besar dalam PRN Johor. Kali ini, kata Tok Mat, bukan nak tunjuk sombong atau angkuh, tapi demi lestari pembangunan ekonomi negeri Johor, khususnya rakyat Malaysia amnya. Jadi, sebagai pemimpin, beliau melihat pentingnya UMNO di Johor tu memperoleh kemenangan. Bagi saya mudah saja. Kalau tak setuju dengan UMNO, pilihlah parti mana pun, asalkan jangan ada parti-parti yang rapuh untuk memerintah negeri. Sebab kita tak punya banyak masa sekarang. Dalam suasana ekonomi yang begini teruk, kita tak ada, we don't have much time. Kalau sebab 2 malam lepas saya dah bagi tahu gambaran apa yang berlaku di Soviet Union, antara Russia nak berperang dengan Ukraine, apa yang berlaku di sana, Amerika sudah bagi amaran, England bagi amaran, Perancis bagi amaran. Kalau berlaku sesuatu, maka tentulah ekonomi kita akan merudum lagi. Jadi dalam suasana begitu, apakah kita masih mahu terus berantakan?
Sebab itu kita memerlukan sebuah parti yang kukuh supaya sesuatu dasar itu dapat terlaksana sebaik mungkin. Sebab itu kita pun sebenarnya sekarang ni ekonomi kita dalam keadaan tenat dan lenjan. Rakyat cukup lenjan. Macam saya katakan, harga barangan naik, pekerjaan tak ada, sumber pendapatan tak ada. Hari ini saya berada di Manjung. Sepanjang jalan saya melihat orang menjual buah-buahan. Saya tengok dalam keadaan yang cukup sedih kerana suasananya redup. Bukan mataharinya redup, perniagaan tu redup. Tak ada lagi orang nak berhenti beli buah, tak ada. Tunggulah. Mengantuk yang jual buah-buahan tu. Begitu saya pergi kedai makan pun sama. Tak lagi keceriaan terpancar. Dan harga barangan terus mahal. Dulu kampung saya dulu kalau roti canai tu sekeping 10 sen. Hari ni sekeping roti canai dah RM1.50. Roti telur pun sampai RM2.50. Nasi lemak pun sekarang dah RM2 di kampung. Ini bukan jadi harga di Kuala Lumpur. Ini gambaran yang saya dapat lihat saudara. Jadi kita harus merasakan bahawa sudah sampai masanya supaya parti, mana-mana parti lah. Tapi kalau tanya saya, memang saya nak UMNO diberi satu kuasa mutlak untuk mencatur ekonomi secepat mungkin. Saudara, begitu juga dengan kata Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Naib Presiden UMNO. Dalam piaraian Johor kali ini, UMNO tidak sama sekali mahu menunggang atas kehebatan dan pengaruh PAS. Ini jelas, saudara. Ini jelas. Naib Presiden UMNO dia kata untuk pilihan raya negeri Johor kali ini, UMNO bertanding secara sendirian, solo. Kita tak nak menunggang orang punya pengaruh. Kalau mereka hebat, biarlah mereka hebat. Soal PBM nak menunggang di atas bau PAS, itu terpulang pada mereka. Kita bertanding sebagai anak jantan, saudara. Dan ini saya tengok yang tidak menyenangkan suasana. Apabila saya melihat, saudara, Siri lompat-melompat. Semua kita tak tahu, sudah ada lompat parti dan sebagainya. Bagi saya terpulanglah. Saya tak suka tengok benda begitu. Tapi mereka nak lompatlah. Sebab bagi saya, budaya katak lompat ini tidak sesuai. Sebab itu saya teringat satu bidalan yang tulisan yang dikirim pada saya oleh Datuk Sabri Cik, mantan Menteri Pertanian. Dia kata ada satu cerita. Ceritanya dia apabila berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau yang panjang sangat, maka kura-kura ni nak mengikut seekor bangau untuk terbang ke kawasan yang lebih makmur. Tapi bangau itu, kura-kura tidak ada sayap. Tapi bagaimanapun keikhlasan bangau untuk membantu kura-kura itu, dia kata okey, kamu peganglah, berpautlah pada kayu, aku akan angkat kayu ini terbang bersamaku. Tapi kena ingat, kayu ini kamu gigit. Kamu bukan pegang, kura-kura tak ada tangan, dia gigit kayu itu. Dengan syarat kamu jangan sekali-kali membuka mulut kamu. Kalau bila terbang nanti kamu buka mulut kamu, maka akan terhempas. Jadi bangau dengan kura-kura setuju. Kura-kura tu gigit kayu, bangau pun angkatlah kura-kura tadi terbang. Dalam perjalanan, maka terdengarlah orang bercakap, apalah kura-kura ni? Dia menumpang orang, menenggik aja orang. Tapi kura-kura tak menjawab. Orang kata begitu, binatang lain kata begitu, sehinggalah lalu seekor helang hitam. Helang hitam ni pula dia pakai helah lain. Dia kata, wah, hebatlah kamu kura-kura. Kehebatan kamu seperti seorang seperti raja kepada benua ini, kerana bangau ini pun terpaksa memikul kamu. Jadi kerana terpengaruh oleh pujian helang hitam itu, maka kura-kura bercakap, memanglah begitu, kerana pujian, memanglah akulah raja. Waktu itulah dia jatuh ke bawah. Ini yang sedang berlaku di Johor. Ini sedang berlaku dalam politik kita. Kerana dipuji, kau hebat, parti yang hebat, maka redum segala-galanya. Seperti seekor kura-kura. Itu saya tadi, sebab saya menerima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Sabri Cik. Bagi saya ini juga harus menjadi pengajaran kepada kita semua, saudara. Jadi
saya dengar juga bahawa ini wartawan Nora Mahpar daripada FMT, dia melaporkan bahawa Presiden PAS Abdul Hadi Awang memberi amaran bahawa PAS dan Perikatan Nasional mempunyai kekuatan sendiri untuk bertindak balas terhadap strategi UMNO mencetuskan pilihan raya di Johor dan sebelum ini di Melaka. Buatlah. Tapi jangan jadi kura-kura. Dah terbang di atas yang tinggi, orang puji kamu hebat, akhirnya berderung. Kerana beliau turut menuduh kalangan pemimpin UMNO sebagai tidak bermaruah dan tidak betul. Sebab itu saya katakan, habis saja musim bulan madu ni, mula dituduh tak ada bermaruah lah, gila kuasa lah, macam-macam. Nah, saudara, kerana dia kata kerana mencetuskan pilihan negeri Johor, sekaligus mau meminggirkan PAS. Kita tak pinggirkan PAS. Saya nak jelaskan pada warga PAS Peringkat Akar Umbi, UMNO tidak berhasrat meminggirkan PAS. Kita mahu menyantuni piagam Muafakat Nasional. Tapi kalau lebay-lebay yang di atas tu nak memaksa kami untuk berbaik dengan PBM, bagaimana kami dapat lakukan? Bagaimana? Saya dah bercakap 3-4 bulan, 5-6 bulan dulu. Saya dah memberi pesanan pada pimpinan, jangan mengundang ular berbisa dalam kelambu. Ular berbisa bagi UMNO adalah PBM. Saya dengar sendiri kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Dia mengatakan bahawa pada dia apa cara pun bahawa dominasi UMNO Barisan Nasional ini mesti dinafikan. Aiman katanya bahawa pilihan raya di Johor ini adalah pilihan raya untuk menafikan, sebab itu PBM akan bersama dengan PAS untuk melawan habis-habisan. Saya katakan, come what may. Tak payah buat kenyataan. Saya terima kasih lah sebab saya lihat banyak pemimpin UMNO tidak react ataupun menjawab atas setiap keceluparan mereka. Yang saya lihat pemimpin UMNO terdiri daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Asni, dia berterusan meminta supaya rakyat dapat melihat dengan jelas siapa kawan, siapa sahabat, supaya rakyat Johor dapat berfikir dengan matang. Yang paling penting sekarang, kita nak menyantuni kestabilan politik. Bila politik di Johor itu stabil, maka pelabur-pelabur daripada Singapura tak jauh pun dekat, seberang Johor saja, seberang tambak Johor saja. Pelabur-pelabur ini akan datang untuk melabur di Johor, tentulah akan membawa kemakmuran. Ini yang diharapkan berlaku. Kita bukan nak bercakap soal politik, kita bukan nak bercakap soal retorika politik. Retorika politik sudah berakhir, saudara. Jadi tuduh-menuduh, maki-memaki, over. Saya bersyukur. Sebab itu saya tengok tu penceramah terkenal, Dr. Rozaimi Ramli. Ini ustaz, saudara. Dia memang banyak memberi ceramah. Saya agak tertarik sebab dia Dr. Rozaimi Ramli, dia menyifatkan kenyataan anggota Jawatankuasa Dewan Ulama PAS, Mokhtar Sneak, berhubung isu kerjasama PAS dengan UMNO tidak mengejutkan sama sekali. Sebab Dr. Mokhtar Sneak ni memanglah dia menyerang UMNO bagai narak macam-macam. Jadi jelasnya katanya sejak dulu lagi sesuatu pakatan politik itu lazimnya bersifat anjal dan berbentuk ijtihad. Menurut Dr. Zami lagi, sebelum ini pun beliau telah memberi peringatan apabila Mokhtar Sneak mendakwa malaikat bertakbir dengan termeterainya piagam yang ditandatangani PAS dan UMNO pada 14 September. Rupanya pada 14 September dulu, Mokhtar Sneak ini jugalah yang buat kenyataan bahawa malaikat bertakbir melihat terjalinnya hubungan UMNO dengan PAS. Sebab itu Dr. Zami kata, saya telah pun memberi peringatan apabila melihat kenyataan terbaru Mokhtar ni. Dia kata berkenaan UMNO, saya hanya mampu tersenyum kerana dari awal telah pun memberikan teguran kepada beliau apabila dulu berkata kesepakatan itu akan membuatkan malaikat bertakbir, bergema seluruh alam, dan Muafakat Nasional adalah piagam yang menggetarkan hati syaitan. Itu kata dalam Facebook dia. Jadi sebab terdahulu Mokhtar Sneak ni menyifatkan UMNO kini kelihatan sangat gairah untuk kembali berkuasa secara bersendirian di sebalik hubungan yang dijalin dengan PAS dan Muafakat Nasional dulu. Katanya kegairan itu semakin memuncak selepas UMNO berjaya menukar Perdana Menteri daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Datuk Seri Ismail Sabri dan kemenangan besar mereka dalam pilihan raya negeri di Melaka pada November tahun lalu. Kini, kata Mokhtar ni, digerakkan pula cubaan UMNO untuk menguasai Johor dengan mengenepikan PAS. Selain itu, Rozami dia kata dia juga mempersoalkan siapakah yang telah mengikut telunjuk syaitan.
siapakah yang telah mengikuti telunjuk syaitan, saudara, sehingga menggugat kesepakatan yang dicapai antara PAS dengan UMNO. Jadi sebab itu dia mengingatkan pimpinan lebay-lebay ni. Jadi agama dan nas adalah panduan untuk orang politik, bukan tunggangan ahli politik. Ada bezanya antara dua perkara. Jadi sebab itu katanya, tungganglah welfare, jangan kamu tunggang agama. Satu kenyataan bagi saya yang jelas. Saya haraplah, bagi saya tak mau lagi nak menyerang PES. Cukuplah kita dalam keadaan sekarang ni. Bila saya tengok ni, bila kenyataan ikrar Perikatan Nasional, Pengurusi Bersatu Muhyiddin Yassin, dia kata bahawa Perikatan Nasional tidak akan memberi laluan mudah kepada Barisan Nasional. Okeylah, buatlah apa yang anda mampu, anda orang Johor. Katanya kekalahan BN pada pilihan raya umum lalu yang menunjukkan rakyat menolak parti berkenaan perlu diambil kira. Saya ambil pendirian bahawa walaupun PN, Perikatan Nasional, underdog, kita tidak boleh memberi laluan mudah kepada UMNO untuk membentuk kerajaan negeri begitu saja. Saya dengar sendiri itu kenyataan. Macam mana kita nak berdamai dengan PPM? Saudara, saya pun kadang-kadang melihat kenyataan-kenyataan mereka yang kononnya bernama pemimpin, membuatkan kita rasa kecewa. Dan ini satu kenyataan lagi, iaitu 2-3 hari lepas. Sebab semalam saya buat live dengan wakil rakyat daripada kawasan sepanjang, tak lepas saya santuni. Tapi memang saya nak menyantuni tentang kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa. Bila dikata muafakat nasional tidak boleh dirombak oleh individu. Memang kita tahu bahawa muafakat nasional ini adalah satu kesepakatan piagam yang telah pun ditandatangani oleh dua buah parti. Memang tidak boleh dirombak. Tetapi kalau satu pihak lagi sudah meninggalkan kita, tak payah rombak pun. Di atas, di dalam pelayaran, saudara, bahtera sedang berjalan, tiba-tiba mereka meninggalkan bahtera. Tak payah nak rombak lah. Ikut sajalah arus rombak itu berlalu. Tak ada masalah, saudara. Jadi dalam keadaan begini, kenyataan Tan Sri Anwar Musa seolah-olah bahawa muafakat nasional ini masih kekal ada, saya kata tak ada keperluan lagi. Cuma hari ini dia agak pelik pula. Kenyataannya 2-3 hari lepas dia kata tak boleh rombak. Tapi kenyataan ini dia kata Tuan Guru Haji Hadi kena lebih berhati-hati dalam memberi kenyataan. Pula dah. Ni kita nak tengok mana pula ni, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Saya kata gitulah pandangan orangnya. Aduhai. Saya agak saya agak terkesima, saudara, bila menatap kenyataan daripada naib presiden. Saya nampak dah Datuk Seri Khalid Nordin ni dia begitu ikhlas, begitu jelas dia punya kenyataan. Orang tak suka dia, tapi saya menatap kenyataannya. Dia kata UMNO tetap dituduh gila kuasa apabila berlakunya pilihan raya di negeri Johor. Tulisannya dia kata, saya rasa banyak bahagian UMNO di Johor yang menolak kerjasama dengan PAS untuk mana-mana pilihan raya pun. Jadi Datuk Ayer Hasni juga memberitahu bahawa UMNO dan Barisan Nasional tidak akan bekerjasama dengan PAS. Akar umbi juga merasakan perkara yang sama. Penyokong PAS pula berpendapat inilah UMNO, katanya baru kuat sikit dah berlagak. Jadi mereka akan menuduh kita. Jadi jawapan kepada suara-suara yang sebut, UMNO tidak merasa UMNO itu sudah kuat ataupun tidak kuat. Cuma UMNO sudah belajar cara keterpelacuran PAS dalam memainkan politik di Malaysia. UMNO dah belajar. Yang Berhormat Mulia Tengku Razli Hamzah dah mengingatkan UMNO berhati-hati. Saya tak mau menggunakan perkataan begitu. Tapi itulah yang dikatakan oleh Datuk Seri Khalid Nordin. UMNO tidak pernah merasa sudah kuat atau tidak kuat. Cuma UMNO sudah belajar cara keterpelacuran PAS dalam memainkan politik di negara ini. Pada awalnya, PAS bekerjasama dengan UMNO menubuhkan muafakat nasional, kata Saudara Datuk Nordin, untuk menentang PBM. Selepas ditawarkan jawatan menteri oleh PBM, PAS pula menubuhkan Perikatan Nasional dan mengenepikan muafakat nasional. Ini realiti. UMNO dengan PAS bercantum dulu untuk kita menentang PBM.
yang mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan. Itu fakta. Kenapa PAS mau berselindung? Jadi bila dah okey begitu, dah tumbang Pakatan Harapan, tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, tarik PAS jadi menteri, tiba-tiba mereka berubah angin. Tubuh pula Perikatan Nasional dan bersedia untuk meninggalkan UMNO. Jadi UMNO kata okeylah. Kalau sudah sampai masanya, berakhirnya perkongsian dalam sesi bulan madu yang tidak lagi ada madunya, adalah lebih baik kita memutuskannya. Cukup sampai di sini, kita teruskan perjuangan kita. Warga UMNO, sensing lengan saudara, jangan kita kata orang, kita teruskan perjuangan kita dari rakyat untuk rakyat. UMNO tetap membela rakyat. Hari ini, dulu dan selamanya. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Selamat malam.